Hello, what's up guys? Hari ni kita dekat segmen buku baru. Kita ada buat satu segmen baru iaitu kita akan review dan kita akan preview buku-buku yang terhangat dan buku-buku baru lah yang dilancarkan. Dalam segmen ni akan ada saya dan Hanif. Wasil dan Hanif. Wasil dan Hanif. Wanif. Okey. Okey, hari ni kita akan preview atau review buku baru. Buku apa tu? Sekarang ni terhangat di pasaran buku Dr. Mazli yang terbaru, Memori Bukan Memoir. Tak silap saya bulan-bulan lepas, bulan Ogos, Dr. Mazli dia keluarkan link pre-order pratempahan untuk buku ni. Dengan cerita tak sampai beberapa hari atau beberapa minggu dah 1,000 orang dah pre-order buku ni. Dan alhamdulillah saya pun baru dapat minggu ni. Saya dapat sekali dengan postcard Dr. Mazli dan dapat signature Dr. Mazli dan dapat cara tengah khas Dr. Mazli. Terima kasih Dr. Dr. Mazli Malik merupakan seorang pensyarah di UiA, di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga seorang Menteri Pendidikan. Pensyarah Habib dulu, Pensyarah Habib. Sebelum ni ada tak buku yang dikeluarkan oleh Dr. Mazli ni? Apa menyebabkan buku ni ditulis? Saya sendiri pernah membeli, dalam yang saya ingat ada 3 buku lah Dr. Mazli yang pernah saya beli. Satu buku Risalah Pemuda Muslim. Saya beli waktu zaman-zaman mahasiswa tu. Dia macam kalau budak-budak gerakan ni biasa kita beli Mazayani kan. Gerakan apa tu? Gerakan apa-apa pun lah. Gerakan-gerakan Islam kampus ni kan. Mahasiswa. Syah Habib tu, Ufi. Waktu tu saya rasa macam Risalah Pemuda Muslim ni wajah baru untuk Mazayani dan bacaan yang sangat-sangat perlu dibaca oleh anak-anak gerakan pada waktu zaman-zaman muda lah. Selain tu dia ada juga buku Travelog yang saya ingat. Lepas tu Travelog, Pemburu Kesepian di Bumi Jordi, lebih kurang macam itulah tajuk dia. Buku tu tentang pengalaman ataupun travelog dia menuntut di luar negara dan sekitar pengalaman dia tentang kehidupan lah. Saya kenal Dr. Mazli ni sebagai seorang, dia bukan penulis yang prolific lah, maksudnya tak adalah dia macam Ramli Ahmad Mursyid ada buku-buku, tapi dia seorang akademik, seorang ahli politik, dan dengan membaca buku dia saya rasa dia seorang penulis yang sangat-sangat baik. Kenapa buku ni ditulis? Buku ni ditulis adalah rakaman pengalaman jadi Menteri Pendidikan, dan buku ni dibahagikan kepada 4 bahagian yang berbeza. Pertama, pendidikan kita, pendidikan anak-anak, pendidikan tinggi. Bahagian keempat dia dipanggil bahagian berani kerana benar. So dalam tu banyak diulas tentang isu-isu kontroversi panjang 20 bulan dia menjadi menteri, antaranya isu UEC yang exam untuk sekolah-sekolah Cina tu kan. Kemudian isu Wan Bestari, yang isu kontrak apa tu lah. Dengan itulah Wan Bestari dan KPM, itu yang antara yang menyebabkan dia sama ada dilucutkan jawatan ataupun dia meletakkan jawatan masa awal. Bahagian pertama ni macam kita dapat melihat lah Dr. Mazli ni bagaimana dia punya idealisme dia. Bila saya baca buku ni baru saya nampak apa sebenarnya vision Dr. Mazli. Bahagian kedua dengan bahagian ketiga tu banyak dikisahkan tentang inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh KPM, Kementerian Pendidikan, semasa dia menjadi itu. So dalam ni macam dia banyak dia dilampirkan macam surat-surat dari kementerian berkeliling, maksudnya apa tindakan ataupun apa arahan-arahan yang telah dikeluarkan dalam isu-isu yang berkaitan. So dia tunjukkan sekali lah gambar rajah dan semua aktiviti ataupun apa polisi-polisi yang dilakukan oleh Dr. Mazli. Okeylah, bila masa mula-mula Dr. Mazli menjadi ahli parlimen masuk tanding, saya pun pada mulanya agak skeptik kan, sebab Dr. Mazli adalah seorang akademik. Waktu tu pun ramai rakan-rakan ataupun kenalan yang kata Dr. Mazli baik stay je lah menjadi seorang ahli akademik, sebab bila dia masuk politik dia akan terpalit dengan isu-isu politik dan sebagainya, dan hakikatnya itulah realiti yang berlaku. Dalam masa yang sama, itu juga merupakan satu perkara yang menyebabkan saya berasa hormat, sebab dia tidak selesa duduk di dalam dunia akademik semata-mata, tetapi terjun ke dalam kancah politik, menjadi menteri, sekarang pun menjadi pembangkang, tetapi masih terus memperjuangkan isu-isu pendidikan. Dia kata teras pendidikan ni ada 3, iaitu kasih sayang, kegembiraan dan saling menghormati. So bila dia nak terapkan benda tu dalam sekolah, dengan cikgu-cikgu, dengan anak-anak murid, selama ni sebab kita punya pendidikan ni kan lebih kepada berteraskan peperiksaan, dia bukan kasih sayang, dia lebih kepada ketegasan mungkin.
saling menghormati, mungkin tidak menghormati, mungkin guru, murid sahaja menghormati guru sebagai contoh, tetapi guru tidak meraihkan anak murid sebagainya. So ini merupakan suatu usaha ataupun suatu teras yang saya rasa perlu diterapkan oleh sistem pendidikan kita sekarang dan untuk akan datang. Dalam buku ni, dia ceritakan tentang apa yang dibuat sewaktu dia menjadi Menteri Pendidikan. Pada pandangan saudara, benda yang paling memberi impak terhadap pendidikan dalam Malaysia itu sendiri? Dia sebenarnya banyak. Antaranya mungkin saya rasa pemansuhan peperiksaan untuk tahap 1, pemansuhan UPSR. So, mungkin ada beberapa ibu bapa ataupun guru yang tidak setuju, tapi itu mungkin mengembalikan kegembiraan ataupun masa-masa kecil lah, ataupun masa kanak-kanak tu sepenuhnya untuk pendidikan yang sebenar, bukan semata-mata peperiksaan. Okay, apa recommend terhadap orang ramai yang tengah tengok video ni terhadap buku ni dan mungkin learning words terhadap Dr. Mazli sendirinya? Okay. Belilah buku ni. Kalau nak beli buku ni, saya kena check link di bawah. Terbaik Dr. Mazli terbitkan buku ni sebab ini merupakan catatan yang penting untuk rakaman sejarah untuk Dr. Mazli sendiri dan soal pendidikan masa depan dan hala tuju pendidikan Malaysia untuk masa akan datang, insyaAllah. Pendidikan untuk semua. Like dan subscribe lah channel Borak Buku ni, dapatkan lebih banyak lagi konten buku. Dan boleh tak korang beri komen sikit segmen buku baru ni okey ke tak? Mungkin kalau ada cadangan buku yang kita nak review atau nak preview, boleh juga. silakan.